5, 4, 3, 2, 1. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengikuti Google Meet saya pada pagi ni. Okey. Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua. Ada juga kelas saya dan ada juga student-student saya dan ada juga kawan-kawan saya yang turut serta dalam Google Meet kita hari ini dan insya-Allah akan di-upload dalam YouTube. Jangan lupa subscribe, like and share. Kalau ada komen, komen. Bagi komen yang berbeza untuk saya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nota khusus 2 untuk ETE 2013 single phase motor and motor control installation. Okey. Sebelum ni nota khusus 1 kita dah bincangkan prinsip asas macam mana motor tu bergerak. So dalam nota yang kedua ni kita akan bincangkan lebih detail tentang motor-motor itu sendiri. Okey. Okey. Kita tengok ke sini. Okey, kita mulakan dengan penerangan dia. Salah satu yang terpenting dalam bidang pembangunan elektrikal adalah motor elektrik. Memang confirm motor elektrik memang penting dalam bidang elektrik. Motor elektrik digunakan secara meluas dan pelbagai kegunaan. Tidak kira secanggih mana pun teknologi yang digunakan pada masa kini, motor elektrik masih menjadi asas atau nadi bagi sesuatu sistem. Okey. Okey, kita tengok jenis-jenis motor elektrik satu fasa. Okey, kalau misal kata kita tengok sekarang ni walaupun kita dah pakai Arduino programming, tapi tetap dalam Arduino tu tetap ada motor walaupun kecil. Okey, dia tetap motor elektrik. Okey. Okey, kita tengok motor fasa belah. Motor fasa belah split phase motor. Motor fasa belah sangkar tupai boleh digunakan untuk bekalan satu fasa seperti di rumah. Tetapi teknik yang berlainan digunakan untuk menghidupkannya adalah diperlukan. Disebabkan arus motor oleh stator melawan medan stator, arus ini hanya boleh menggerakkan motor berputar tetapi arus tersebut tidak dapat menghidupkan motor. Untuk mengatasi masalah ini, dua lilitan digunakan dalam motor fasa belah. Lilitan itu ialah seperti berikut. Nombor 1, lilitan penghidup, starting winding. Okey. Ia mempunyai rintangan yang tinggi dan lilitan yang sedikit. Lilitan ini menggunakan dawai kuprum yang kecil bagi mewujudkan regangan yang rendah dan rintangan yang tinggi. Okey, macam mana saya dah bagi tahu hari tu, bila pengalih yang kita buat winding tu, okey, kita buat gegelung tu, kalau misal kata diameter dia kecil, okey, hari tu saya tunjuk pakai pen, diameter dia kecil maknanya rintangan tinggi. Saya bagi contoh awak hari tu awak masuk dalam pembentung. Okey, kalau misal kata pembentung yang besar dekat tepi jalan tu awak senang nak masuk. Tapi kalau pembentung yang depan rumah awak tu awak susah nak masuk. Itulah rintangan. Okey, pada pengalih. Itu dia punya contoh-contoh dia. Okey. Lilitan utama pelari ataupun running winding mempunyai rintangan yang rendah dan lilitannya banyak. Lilitan ini menggunakan dawai kuprum yang besar bagi mewujudkan regangan yang tinggi dan rintangan yang rendah. Okey. So, ia ni pembentung besar. Yang lilitan penghidup starting winding tadi, lilitan pembentung dia kecil. So, kita susah nak masuk. Lepas tu lilitan utama, pembentung dia besar. So, kita senang nak masuk. Okey. Cuma kronologi tu je. Okey. Okey, ni cara kendalian motor fasa belah. Untuk memperbaiki ciri-ciri menghidup motor fasa belah, satu kapasitor digunakan sesiri dengan lilitan penghidup. Bila kapasitor digunakan, ia menyebabkan arus mendahului voltan di dalam litar menghidup. Oleh sebab itu, arus menghidup dapat dikurangkan dan daya kilas bertambah. Jadi, keupayaan menghidup dapat diperbaiki. Semasa menghidup Swiss, kapasitor bersiri dengan gegelung tambahan kapasitor yang telah disesuaikan mempunyai nilai supaya lilitan tambahan berkesanan menampung litar rintangan kapasitor di mana arus mendahului voltan
lebih kurang 45 darjah. Okey. Gegelung Saturn mempunyai aruhan yang menyebabkan arus menyusul di belakang voltan. Kedua-dua arus ini adalah 90 darjah daripada fasa dan begitu juga dengan medan magnet yang diperolehi dan ini akan menghasilkan kesan putaran medan magnet. Okey. Kalau perhatikan pasal sekarang ni dah tak ada. Kalau saya dulu dia ada arus dengan voltan. Okey. Sini arus, sini voltan, sini dia ada dia punya menduluk ataupun mengekor. Okey, graf ni VI. Okey, dia ada menduduk atau mengekor. Okey, sekarang ni saya tak jumpa lagi benda ni. Okey, kita tengok kat sini. Gambar yang sini, bekalan masuk. Okey, ni pengalih tadi. Okey, so dia punya putaran. Lepas tu untuk arus yang teraruh kat sini dan bekalan keluar bila dia keluarlah bila dari sini. Okey. Apabila medan magnet berputar memotong batang-batang atau bar pada rotor pemegun, arus rotor pada aci, okey, pada dia punya stator dia. Arus diaruh di dalamnya. Arus yang diaruh ini menghasilkan medan magnet di sekeliling pengalih dan akan bergaris terus dengan medan magnet stator. Tindak balas di antara kedua-dua medan magnet akan membuatkan rotor berputar. Hukum Lenz mengatakan arus yang diaruh cuba menentang perubahan medan yang mengaruhkannya. Okey, hukum Lenz. Ada satu lagi hukum yang terbit kat sini adalah hukum Lenz di mana menyatakan arus yang diaruh cuba menentang. Dia bila mengaruh, dia cuba menentang balik. Okey. Menentang balik menentang balik mana pula dia tadi? Menentang perubahan medan yang mengaruhkannya. Okey. Dia bila dia ni flux magnet mengembang mengucup, yang ni pun akan ada flux magnet juga. So dia akan menolak balik. Okey, itu hukum Lenz. Pada motor aruhan, perubahan tersebut adalah gerakan medan, maka tekanan dipaksa di atas rotor disebabkan tidak balas antara medan rotor dan medan stator. Ini bermakna rotor akan bergerak sama arah dengan arah medan stator. Daya kilas motor ini adalah di antara 180% hingga 200% daripada daya kilas beban penuh dan arus permulaan adalah 6 hingga 8 kali arus beban penuh. Maknanya tinggi. Dia naik dulu tinggi. Okey, kalau kita tengok sini. Kalau misal kata ni running time. Okey, T. Okey, ni running time. Kalau arus dia akan naik tinggi dan turun balik. Okey, ini pergilah 180 hingga 200% arus ni larian. Okey. Okey, ni arus larian pada beban penuh. Okey. Penggunaan motor ini adalah seperti kipas angin, pam, peti sejuk dan sebagainya. Saiz motor ini boleh didapati dari 1/20 hingga 1/20 hingga 1/3 kuasa kuda dengan kelajuan dari 865 putaran seminit hingga 3450 putaran seminit. Okey. Okey, dapat. Okey. Kita tengok seterusnya cara kendalian suruh empar. Suis empar. Pada suis empar terdapat dua gegelung yang disambung kepadanya. Satu gegelung penghidup, starting punya coil, dan gegelung pelari, running punya coil. Bila motor dihidupkan dan mencapai kelajuan 75% hingga 85%, antara tu daripada sehalaju yang memusat, suis empar akan tertarik ke arah sesentuh yang bertentangan. Ini akan melitar buka
ini akan bukakan lilitan penghidup dan disambungkan kepada lilitan pelari. Okey. Inilah contoh ni switch M4 aku ke dan dia switch M4 dia. Bila bekalan telah diputuskan, switch M4 akan berbalik dan bersentuh kepada semula kepada kedudukan asal. Okey, ni switch M4 dia. Bila motor ni berkelajuan 75 hingga 85%, okey, kelajuan penuh dia, switch M4 ni akan terbuka. So dia akan pergi ke belitan pelari ni. Okey. So kat sini belitan penghidup ni tak ada inilah, tak ada supply kat sini, tak ada bekalan kat sini. Okey. So dia akan terus berlari dan bila motor bekalan diputuskan, switch M4 ni akan kembali semula ke belitan penghidup yang disambung dengan kapasitor. Okey, untuk starting. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula motor penghidup kapasitor. Okey, kapasitor start. Pembinaan dan cara kerja motor jenis ini adalah sama dengan motor jenis fasa belah. Dalam motor jenis ini, perbezaan fasa antara AI dan IM diperbesarkan lagi oleh satu kapasitor bersiri dengan gegelung penghidup. Okey. Kapasitor tambahan ini akan membezakan lagi antara fasa AI dan IM bagi membolehkan daya kilas yang tinggi iaitu 350% hingga 450% dan daya kilas beban penuh dari daya kilas beban penuh. Okey. Motor ini disesuaikan untuk alat-alat yang memerlukan beban susah menghidup seperti peti sejuk perdagangan. Okey, peti sejuk yang besar untuk pasar-pasar semua, elevator dan kompresor. Terdapat beberapa jenis motor penghidup kapasitor yang diubah sesuai bagi kerja-kerja tertentu. Okey, jenis-jenis penghidup kapasitor. Kita tengok sini, single voltage reversible type. Yang kedua, single voltage non-reversible type. Yang ketiga, single voltage reversible with thermostat type. Yang keempat, single voltage non-reversible with magnetic switch type. Yang kelima, two voltage non-reversible type. Yang keenam, two voltage reversible type. Yang ketujuh, single voltage 3 lead reversible type. Yang ke-8, single voltage instantly reversible type. Yang ke-9, 2 speed type. Yang ke-10, 2 speed with 2 capacitor type. Okey, dia banyak jenis. Okey, jenis motor penghidup kapasitor. Okey. Cara kendalian. Kita tengok pula cara kendalian dia. Okey, kita tengok single voltage externally reversible type. Dalam motor jenis ini terdapat 4 punca yang dikeluarkan. 2 dari gegelung pelari dan 2 lagi di gegelung penghidup. Okey, 4 kapasitor Okey, Aizat Sufri. Assalamualaikum Aizat. Selamat join. Saja kita refresh balik. Dah lama tinggalkan sekolah. Okey. Yang kedua kita tengok single voltage non-reversible type. Dalam motor jenis ini punca gegelung penghidup dan punca gegelung pelari disambung di sebelah dalam motor dengan hanya mengeluarkan 2 punca sahaja. Okey. Arah pusingan motor ini tidak boleh ditukar kecuali motor ini dibuka. Okey. Lepas tu kita tengok single voltage reservoir with thermostat type. Okey. Dalam beberapa jenis motor, sebuah switch thermostat dipasang bagi mengawal motor dari beban lampau, terlampau panas dan lita-pitas. Okey. Dia mengawal. Thermostat ni dia mengawal motor daripada beban lampau, lepas tu terlampau panas, overheat dan lita-pitas. Switch thermostat ini mempunyai satu elemen bimetalik yang disambung sesiri dengan motor dan lazimnya dipasang di luar motor. Okey. Apabila salah satu dari kerosakan seperti yang dinyatakan berlaku, haba akan terhasil dan ini menyebabkan elemen bimetalik membengkok dan memutuskan litar. Okey, maknanya bimetalik ni dia ada
Kalau dalam sains dulu dui logam. Okey, bawah ada dua jenis logam yang dikepitkan bersama. Bila panas dia akan okey, ataupun dia akan membengkok. Okey, dua logam. Bila elemen ini menjadi sejuk, ia akan kembali seperti asal dan menyambungkan litar semula seperti kedudukan asal. Okey. Itu cara termostat berfungsi. Okey. Single voltage non-reversible with magnetic switch. Motor jenis ini biasa digunakan di dalam peti sejuk yang mana switch empar tidak dapat digunakan. Sesentuh elektromagnetik dalam motor ini menggantikan switch empar yang mana elektromagnet ini diaruh oleh arus pelari. Pada permulaannya, apabila arus pelari tinggi, elektromagnet akan diaruh dan menutup sesentuh. Ini akan membolehkan arus mengalir ke lilitan penghidup. Apabila motor mencapai kelajuan hingga 75% daripada halaju beban penuh, arus pelari akan menjadi rendah sehingga menyebabkan sesentuh terbuka. Oleh kerana kegunaan motor jenis ini memerlukan satu arah pusingan sahaja, maka sambungan tidak perlu penukaran arah yang disambungkan selari dengan motor dan lazimnya dipasang di luar motor. Apabila salah satu daripada kerosakan seperti yang dinyatakan berlaku, haba akan terhasil dan ini akan menyebabkan bimetalik membengkok dan memutuskan litar. Bila elemen ini menjadi sejuk, ia akan kembali seperti asal dan menyambungkan litar semula. Okey, magnetik pun sama juga. Dia pakai juga dawai dui pakai apa saya sebut tadi? Alamak. Dui logam. Maknanya satu logam atas yang lain dan logam bawah yang lain dicantumkan, dia akan membengkok bila panas dan dia akan lurus balik bila dia sejuk. Okey. Okey, kita tengok 2 voltage non-reversible type. Motor jenis ini boleh digunakan dengan 2 voltan AU sama ada dengan 110 volt, 220 volt ataupun 240, okey, atau 415 volt. Okey. So sekarang ni dia ada 2 voltan AU, maknanya single phase dengan 3 phase. Okey. Motor ini terdiri daripada 2 gegelung pelari dan 1 gelung penghidup. Bila motor ini hendak dikendalikan dengan voltan rendah, kedua-dua gelung disambung selari dan apabila hendak dikendali dengan voltan tinggi, kedua-dua gegelung disambung sesiri. Gegelung penghidup disambung secara selari dengan satu sahaja gelung pelari. Okey. Mungkin ini cerita 2 voltage non-reversible type. Okey. 2 voltage reversible type. Okey. Penukaran arah pusingan motor boleh dilakukan dengan mengeluarkan 2 punca tambahan dan gelung penghidup. Arah pusingan jam dan lawan arah pusingan jam yang dikendalikan dengan voltan rendah. Okey, kita tengok pula single voltage 3 lead type. Dalam motor jenis ini, satu gelung pelari 2 bahagian digunakan iaitu R1 dan R2 yang disambung sesiri dengan satu punca gegelung penghidup di antara R1 dan R2 seperti dalam rajah tu kat bawah. Nanti kita tengok. Okey. Bila punca luar gegelung penghidup disambung pada punca A, gegelung penghidup selari dengan R1 dan arah pusingan motor adalah ikut jam. Bila punca luar ditukar, ianya selari dengan R2, maka arus kepada gegelung ditukar dan motor berpusing pada arah lawan jam. Maknanya kat sini dia boleh motor ni boleh kita tukar arah putaran dia dengan menukarkan R1 kepada R2. Okey. Sambungan R1 kepada sambungan R2. Okey. Single voltage instantly reservable. Sekejap, saya punya slideshow tengah ni. Tengah pening. Okey, single voltage instantly reversible. Motor jenis ini jarang digunakan dan penggunaannya terhad. Dalam motor jenis ini, switch tambahan digunakan untuk menukar arah pusingan motor dengan serta-merta.
Okey, benda ni memang tak, motor jenis ni memang tak banyak digunakan pasal dia boleh tukar on the spot. Bila tukar on the spot ni banyak kerosakan akan berlaku. Okey. Motor selanjutnya, two speed type. Kelajuan motor boleh ditukar dengan menukar bilangan kutub. Di dalam motor jenis ini terdapat 2 gelung pelari, 6 kutub dan 8 kutub. Okey, maknanya 2 kutub, 6 kutub, 2 gelung pelari, 2 gelung pelari tapi dia pasang 6 kutub atau 8 kutub. Itu kita bincang kan. Yang kutub pasang kutub, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Okey. Yang dimasukkan di dalam lubang-lubang alur stator. Okay. Hanya satu gelung penghidup sahaja digunakan. Satu Swiss empar, 2 tindakan yang menggunungi 3 sesentuh digunakan. Satu Swiss yang dipasang di luar motor digunakan untuk menukar kelajuan motor. Motor ini sentiasa menghidup dengan kelajuan yang tinggi, tidak kira sama ada motor diswisskan pada kelajuan tinggi atau rendah. Jika motor diswisskan pada kelajuan yang rendah, maka apabila motor mencapai kelajuan yang membolehkan Swiss empar beroperasi, ia akan membuka litar gegelung penghidup dan gegelung pelari kelajuan tinggi dan menutup gegelung pelari kelajuan rendah. Dia ada two speed. Maknanya mula kiranya perlahan, lepas tu bila dah sampai kelajuan dia, dia akan pergi ke gegelung yang satu lagi untuk pelarian yang lebih laju. Okey. So kita tengok sikit, kemudian kita tengok two speed with capacitor. Motor ini mempunyai 2 gelung pelari, 2 gelung penghidup dan 2 kapasitor. Okey, memang kita susah nak bayangkan. Saya tahu awak semua kat rumah memang susah nak bayangkan. Kecuali awak berada dalam bengkel dan insya-Allah benda tu ada dekat belakang bengkel ni. Okey, dalam tempat simpan dekat bahagian pemasangan, bahagian kawalan. Okey. Motor ini mempunyai 2 gelung pelari, 2 gelung penghidup dan 2 kapasitor. Satu kapasitor digunakan untuk beroperasi kelajuan tinggi dan satu lagi untuk operasi kelajuan rendah. Satu Swiss empar, 2 hala digunakan untuk membuka litar gegelung penghidup setelah motor berpusing pada kelajuan yang ditetapkan oleh Swiss empar. Swiss empar tadi 75 hingga 85. Jangan lupa. Itu benda tu penting. Apakah fungsi Swiss empar? Dia akan berkenali, macam manakah Swiss empar berkenali? Swiss empar akan berkenali apabila motor pada permulaannya mencapai 75 ke 85% dan akan menukarkan gegelung larian pula. Daripada gegelung permulaan kepada gegelung larian. Itu jangan lupa. Pengenalan motor penghidup dan pelari kapasitor. Okey. Ini dah motor yang lain. Pengenalan motor penghidup, motor menghidup dan pelari kapasitor. Motor jenis ini adalah sama dengan motor jenis penghidup kapasitor, tetapi gegelung penghidup dan kapasitor dikekalkan di dalam litar pada masa motor berpusing. Kebaikan mengekalkan kapasitor di dalam litar ialah memperbaiki keupayaan beban lampau, lepas tu faktor kuasa yang tinggi, nombor 3 kecakapan yang tinggi. Motor berpusing dengan senyap sangat diperlukan bagi motor kecil yang digunakan di pejabat dan makmal. Okey. So dia memang tak keluarkan bunyi dengung. Okey. Sesetengah daripada motor ini menghidup dan berputar dengan satu kapasitor yang mana ia dikenali sebagai motor pelari Nasrul Nizam. Selamat datang Nasrul Nizam. Sesetengah motor ini menghidup dan berputar dengan satu kapasitor yang mana ianya dikenali sebagai motor pelari kapasitor satu nilai. Ada juga motor jenis ini yang menghidup dengan nilai kapasitor yang tinggi tetapi berputar dengan kapasitor yang rendah dikenali sebagai motor pelari kapasitor dua nilai. Okey. So kita tengok pula motor pelari kapasitor satu nilai. Okey, hari ni punya kelas memang pasal motor yang ada yang kita gunakan tapi yang ada dekat sekeliling kita tapi kita jarang kita tengok benda tu. Macam awak yang baru belajar elektrik tu pun memang
Kadang-kadang memang awak tak tahu apa benda ni, apa benda cikgu cakap ni. Okey, tapi inilah motor-motor yang ada di dalam industri. Okey, memang awak tak nampak sekarang, awak akan nampak bila awak kerja nanti, insyaAllah. Okey. Okey, tengok motor pelari kapasitor satu nilai. Motor jenis ini mempunyai satu gegelung pelari dan satu gegelung penghidup bersiri dengan sebuah kapasitor. Oleh kerana kapasitor sentiasa kekal dalam litar, motor ini diumpamakan sebagai motor dua fasa yang tidak seimbang. Suis empar tidak digunakan dalam litar motor ini kerana kapasitor dan gegelung penghidup dikekalkan dalam litar. Biasanya kapasitor yang bernilai 2 mikrofarad, okey, 2 mikrofarad, rendah tu, hingga 20 mikrofarad. Mikro tu, bukannya apa mili kilo tak, mikro. Digunakan dan dipilih daripada jenis yang baik dan mahal bagi menyesuaikan tugasnya yang berterusan. Okey, benda tu duduk dalam motor. So kalau bisa kata dia supplier atau pengilang tidak letakkan kapasitor yang baik, memang kiranya motor tu penggunaan dia tak panjang. So orang pengguna akan marah. So dia akan letak kapasitor yang terbaik dalam motor. Nilai dari kilas permulaannya adalah rendah dan motor ini adalah sesuai bagi kerja-kerja yang memerlukan daya kilas permulaan yang rendah seperti kipas angin, blower, pelaras voltan. Okay. Arah pusingan motor ini boleh diterbalikkan melalui satu suis luar dengan syarat gelung penghidup dan pelari adalah sama. Satu gelung akan menjadi gelung penghidup bagi satu arah pusingan bila kapasitor bersiri dengannya, dan gelung ini pula akan menjadi gelung pelari bagi arah pusingan yang bertentangan. Bila suis diletakkan pada forward, gegelung A menjadi gegelung pelari manakala gegelung B menjadi gegelung penghidup. Okey. Apabila disuiskan pada reverse, gegelung B menjadi gegelung pelari dan gegelung A menjadi gegelung penghidup. Motor seperti ini selalu digunakan bagi penggunaan yang memerlukan pusingan dua arah. Mana forward reverse boleh. Okey. Kat sini ada. Bawah ni. Okey. So, yang ni sambungan forward macam biasa je. Gegelung pelari, gegelung utama, belitan penghidup, kapasitor. Okey, dia sambung biasa je. Bila dia nak reverse, terbalikkan arah putaran, dia akan terbalikkan kat sini. Okey. Neutral ni pergi ke bawah kapasitor. Yang ni neutral pergi ke gelung dulu. Yang ni neutral pergi ke kapasitor dan masuk ke gelung dan keluar pada live. Okey. Ini beza dia. Macam mana nak terbalikkan motor pelari kapasitor satu nilai. Okey. Okey, ini pula gambaran arah putaran motor menggunakan suis empar. Okey. Ini menggunakan suis, bukan suis empar. Menggunakan suis. Okey. So kita switching je mana kita nak pakai. Okey. Tapi kiranya kalau macam ni, insya-Allah nanti kita akan buat dalam kita punya amali macam mana nak menterbalikkan arah putaran motor. Okey. Kedua, motor pelari kapasitor dua nilai. Motor ini menghidup dengan kapasitor nilai tinggi yang bersiri dengan gegelung penghidup untuk memberi daya kilas permulaan yang tinggi. Apabila motor berputar, sebuah kapasitor nilai rendah digantikan dengan menggunakan suis empar. Kedua-dua gelung penghidup dan gelung pelari dikekalkan dalam litar. Kapasitor untuk nilai penghidup adalah sebuah kapasitor elektronik yang nilai tinggi, short duty, dan kapasitor penghidup adalah kapasitor minyak, continuous duty. Biasanya nilai kapasitor penghidup adalah 10 hingga 15 kali nilai kapasitor pelari. Kalau misalnya kata kapasitor pelari tu 1 mikrofarad, maknanya kapasitor penghidup dia 10 mikrofarad. Dia 10 kali ganda. Okey. Nilai permulaan iaitu suis empar ditutup. Pada permulaan iaitu bila suis empar tertutup, kedua-dua kapasitor adalah selari dan nilai jumlah kapasitor adalah hasil campur kedua-dua nilai kapasitor tersebut.
bila motor mencapai kelajuan 75 kelajuan beban penuh, suis empat akan terbuka dan hanya meninggalkan kapasitor nilai tinggi di dalam liter penghidup. Menggunakan cara ini, penghidup starting yang baik dan pelari running yang lancar akan didapati pada motor ini. Motor seperti ini disesuaikan untuk penggunaan yang memerlukan beban berat seperti dalam kompresor pemampat. Okey. Ciri-ciri motor ialah keupayaan penghidup pada beban yang berat. Yang kedua, pelarian yang senyap. Okey, mana dia motor tu berputar dalam keadaan senyap, tak bising. Kecekapan dan faktor kuasa yang tinggi, berkemampuan menampung 25% beban lampau. Maknanya dia kalau kerja kuat sangat kuat sikit pun tak apa. Pasal apa? Dia boleh menampung 25% beban lampau dia. Okey, kita tengok 1.4, motor jenis tolakan. Motor jenis tolakan, satu, motor tolakan repulsion motor. Yang kedua, compassionate repulsion motor. Yang ketiga, repulsion start induction run motor. Yang keempat, repulsion induction motor. Okey. Kita tengok pula motor tolakan repulsion motor yang pertama. Binaan dia. Dari segi binaannya, motor jenis ini terdiri daripada gegelung stator. Okey. Rotor, stator, satu penukar tertib, berus karbon yang dilintas-lintaskan. Okey, kita tengok stator. Gelung stator adalah dan jenis di bawah switchboard on silent pole dan ia biasanya dililit dalam 4, 6 atau 8 kutub. Okey, pada stator, pada badan. Gelung pada badan. Okey. Rotor adalah dari jenis slotted core yang mempunyai distribute winding sama ada dari jenis lap move yang mana disambungkan kepada penukar tertib, biasanya sama dengan angkir bagi motor AT. Motor AT dalam dia punya rotor tu ada gelung. Okey. So bila dalam tu ada gelung, dalam rotor tu sendiri ada gelung, dia mesti perlukan penukar tertib dan push carbon. Pasal dekat sini dah ada kat situ. Okey. Apabila arus mengalir melalui gelung stator, magnet yang dihasilkan oleh gegelung stator akan memotong gelung pada stator yang menyebabkan gegelung rotor teraruh dan menghasilkan magnetnya sendiri. Kutub bagi magnet di rotor adalah ditetapkan supaya kutubnya sama dengan kutub magnet di stator. Dengan ini, satu penolakan akan menyebabkan terhasilnya daya kilas. Kedudukan berberus karbon adalah bagi menentukan arah pusingan rotor. Daya kilas permulaan bagi motor ini adalah 360% dan arus permulaannya adalah 2 hingga 3 kali arus semasa motor berlari. Okey, tak tinggi sangat. Tapi tinggi jugalah. Kalau misal kata semasa motor berlari tu dia gunakan 10 ampere, so pada starting dia perlukan 20 hingga 30 ampere. Okey, keburukan pada motor ini adalah kelajuannya akan berubah-ubah dengan perubahan beban yang mara. Ia mungkin menjadi berbahaya pada ketika tidak berbeban. Okey, dia akan dia pusing, memang pusing terus. Okey, kalau tak ada beban dia memang tak boleh kontrol. Okey. Faktor kuasanya adalah rendah kecuali pada kelajuan yang tinggi, berlaku arka atau percikan bunga api pada berusnya. Okey, berus karbon dengan penukar tertib tu, bila pusing dia akan mengeluarkan spark. Okey, kita tengok prinsip motor tolakan. Anggapkan arah pengaliran arus pada gelung ujaan stator adalah dalam arah yang menyebabkan kutub utara adalah di atas dan bahagian bawah kutub stator kutub selatan. Okey, kita bayangkan kutub utara, kutub selatan. Flux yang dihasilkan oleh gegelung stator akan menguja daya gerak elektrik DCE pada pengalir angkir rotor dengan tindak balas alat ubah. Arah arus ujaan dalam pengalir angkir rotor adalah ditentukan oleh kedudukan berus karbon yang dilita pintaskan
Jika berus karbon adalah dalam kedudukan yang selari, kedudukannya 1 ataupun kedudukan 1 yang akan ditetapkan nanti dengan paksi medan kutub utama. Hasil angkir akan menjadi satu elektromagnet dengan kutub utaranya di bawah kutub utara medan utama dan kutub selatan pada kutub selatan medan utama. Okey, maknanya kutub utama kutub yang atas ni tetap jadi utara, yang bawah ni tetap jadi selatan dulu. Okey. Oleh kerana keadaan yang sedemikian, tidak terdapat sebarang daya kilas yang terhasil jika berus karbon itu diletakkan 90 darjah daripada paksi magnet kutub utama. Arah arus ujaan masih lagi sama dengan arah ujaan pada kedudukan 1. Pada kedudukan ini juga didapati tiada daya kilas yang terhasil kerana DGE, daya gerak elektrik, yang terarah dalam pengalir angkir akan bertindak balas sama sendiri dan tiada daya gerak elektrik DGE yang terhasil bagi menguja arus pada berberus karbon. Okey. Compassionate repulsion motor. Motor ini adalah sama seperti motor tolakan dengan sedikit perubahan dilakukan pada binaan stator. Motor ini mempunyai satu gelung tambahan yang dipanggil gegelung compassionating. Gegelung ini disambung sesiri dengan gegelung rotor melalui satu set berus karbon tambahan yang kedudukannya di antara set berus karbon yang asal. Tujuan ditambahkan gegelung compassionating adalah untuk memperbaiki faktor kuasa, yang kedua memberi penyelarasan kelajuan yang baik. Gegelung ini biasanya lebih kecil daripada gegelung stator dan biasanya dililit pada bahagian dalam lubang alur bagi setiap kutub utama. Okey, dalam kutub utama tu dia ada satu lagi lilitan tambahan dia. Motor penghidup tolakan pelari arohan, repulsion start induction run motor. Motor penghidup seperti motor tolakan biasa, tetapi apabila mencapai 75% kelajuan, sejenis Swiss empire akan memintaskan penukar tertib. Selepas ini, motor akan berlari seperti sebuah motor arohan dengan rotor sangkatupai terpintas. Selepas dipintas, berus tidak lagi membawa arus dan berus boleh diangkat dan penukar tertib dari penukar tertib untuk mengurangkan kehausan dan kehilangan geseran. Okey. So bila berus karbon ni asyik terkena, dia akan terhakis. Okey. So spring ke atas ni dia akan tolak. Tapi untuk motor ni, bila kelajuan tu dah cantik, dah penuh, dia akan angkat benda ni. So dia akan lari macam biasa tanpa sentuhan berus karbon dengan penukar tertib. Motor penghidup tolakan seperti ini terdiri daripada dua binaan yang berbeza. Nombor satu, berus boleh diangkat secara automatik daripada penukar tertib apabila penukar tertib dipintaskan. Ianya digunakan pada motor saiz kecil dan besar. Okey, yang kedua, berus akan terus dalam kontak dengan penukar tertib pada setiap masa bila ianya dibina dalam motor saiz kecil. Motor saiz kecil memang tak boleh memang ialah kecil kan. Tak boleh nak kita ubah sesuai untuk angkat benda tu. Okey. Daya kilas permulaan motor jenis ini adalah dalam lingkungan 360% dengan arus permulaan yang sederhana. Ianya digunakan pada alat-alat kecil seperti peti sejuk perniagaan, kompresor pump dan mesin canai. Mesin canai tu mesin yang awak selalu mesin canai yang ada dua batu asah tu. Mesin canai. Okey, motor tolakan arohan, repulsion induction motor. Motor ini adalah rangkuman di antara motor tolakan dan motor arohan. Ia juga dikenali sebagai motor tolakan sangkatupai. Gegelung stator motor ini adalah sama seperti motor tolakan lain, tetapi rotornya bersiri dan dari dua gelung bebas, iaitu gegelung sangkatupai, gelung angkir berputar tertib, gelung angkir berpenukar tertib yang sama dengan angkir motor arus terus ataupun direct current. Okey. Kedua gelung ini berfungsi sepanjang masa motor itu beroperasi. Gegelung angkir berpenukar tertib terletak di bahagian dalam lubang alur. Maka lubang angkir berpenukar tertib
mempunyai regangan yang rendah, manakala gegelung sangkar tupai mempunyai rintangan yang tinggi. Okey. Pada permulaan penghidup, kebanyakan daya kilas adalah dihasilkan oleh gegelung angkir berpenukar tertib kerana gegelung sangkar tupai pada waktu itu tidak aktif disebabkan regangannya yang tinggi. Apabila rotor mula meningkatkan lajunya, bila rotor mula meningkatkan astagfirullahaladzim. Apabila rotor mula meningkatkan lajunya, gegelung sangkar tupai akan mengambil alih sebahagian besar daripada beban. Brus karbon adalah dipintaskan dan sentiasa bersentuhan dengan penukar tertib. Salah satu daripada kebaikan motor jenis ini ialah ia tidak memerlukan Swiss empar sebagai alat bagi litar pintas. Kadang-kala motor jenis ini juga ditambah dengan lilitan compressionating bagi membaiki faktor kuasanya. Antara kegunaan motor ini adalah pada peti sejuk rumah, kompresor, lift, pam minyak dan mesin penggaul. Mesin penggaul tahu tak? Mesin penggaul tu yang orang buat roti tu. Okey. Kita buat kek semua kan, mesin penggaul. Motor ini boleh ditukar putarannya dengan mengubah kedudukan brus karbon. Okey. Tak banyak lagi ni. Tak banyak lagi. Ada 6 muka surat ni. Okey, insyaAllah dalam masa sejam ni habis yang ni. Okey, lepas ni kita akan buat yang kawalan motor punya. Okey. Untuk kelas yang berikut ni lah. Penat tu. Terus buat kawalan motor. Okey. Okey, kita tengok motor kutub telau. Okey, motor kutub telau. Shielded pole motor. Okey, pengenalan dia. Dalam motor jenis ini, pembahagian fasa dilakukan oleh arohan induction. Bahagian utama motor ini terdiri daripada stator jenis silent pole dan sebuah rotor jenis sangkar tupai. Kutub berlapis pada stator mempunyai satu alur pada hujung penghujung. Pada satu penghujung dan satu bahagian daripada lilitan dengan satu gelung tembaga yang dipintas sendiri. Gelung ini yang dipanggil gegelung telau, shielded coil. Dan bahagian ini adalah bahagian bertelau, manakala bahagian yang satu lagi tidak bertelau. Okey, untuk student yang ikut saya, sekarang ni saya dah boleh sebut R dengan jelas. Okey, dulu memang saya malu. Pasal dulu saya pelat. Okey. Apabila arus mengalir melalui gelung medan yang dikelilingi satu kutub penuh, paksi kutub magnet akan berpindah dari bahagian tidak bertelau ke bahagian bertelau. Pemindahan ini akan menyebabkan motor mengikut paksi tersebut oleh sebab pemindahan medan ini berlaku pada setiap setengah kitar, maka rotor akan terus berputar mengikut pemindahan paksi medan magnet. Okey. Kita tengok pemindahan paksi kutub magnet pula. Bila harus diingatkan bahawa gelung bertelau mempunyai sifat induktan yang tinggi. Bila arus ulang-alik yang melalui gelung medan atau gelung pengujaan cuba meningkat, ia akan mengarahkan satu arus di dalam gelung telau dengan berasaskan tindak balas alat ubah. Maka ketupatan flux akan berkurangan pada bahagian bertelau apabila arus ujaan atau arus medan bertambah. Walau bagaimanapun, ketupatan flux pada bahagian bertelau bertambah apabila arus ujaan atau arus medan mula menurun. Okey. Motor bertelau ini dibina dalam saiz kecil, iaitu dari 1/250 kuasa kuda sehingga 1/6 kuasa kuda. 1/6 tu kecil tau. Kuasa kuda 746 watt. Bahagi 746 bahagi dengan 6. 746 bagi 120. Baru dapat nilai watt dia.
Walaupun pembinaannya mudah dan harganya murah, terdapat keburukan seperti daya kilas penghidup adalah rendah, keupayaan beban lampau rendah, kecekapan rendah, perubahan daripada 5% motor kecil hingga 35% motor besar. Okey. Disebabkan daya kilas menghidupnya rendah, biasanya motor jenis ini digunakan pada kipas angin kecil. Okey, kipas angin kecil, alat-alat permainan kecil. Alat-alat jangka. Alat-alat jangka tu meter. Okey. Meter, multimeter apa semua tu. Okey. Pengering rambut dan jam elektrik. Jam elektrik pun awak dah tak jumpa dah jam yang digital. Okey, yang ada jarum. Semua sekarang ni pakai digital jam elektrik. Okey. Nak senang jam elektrik ni, kalau awak tengok yang masih analog lagi, saya rasa tak ada dah. Okey. Kalau kat masjid-masjid surau tu semua dah yang digital. Okey. So memang susah nak jumpa jam elektrik ni yang pakai elektrik. Okey. Okey, kita tengok universal motor. Siapa yang sorry lambat saya pergi kedai kejap, tak apa. Pergilah kedai, tak ada masalah. Okey. InsyaAllah saya akan masuk dalam YouTube dan tolong subscribe, like, share. Okey, itu yang paling penting. Budak kelas saya yang masih kelas saya, kalau tak saya tengok besok tak subscribe saya punya channel, siap. Aku tolak 10 markah. Okey, kita tengok motor universal. Pengenalan, motor universal ditarifkan sebagai motor yang boleh digunakan pada arus terus dan arus ulang-alik yang halaju dan keluaran yang sama. Okey. Biasanya motor jenis ini dibuat dalam saiz yang kecil seperti setengah horsepower sehingga suku horsepower. Suku horsepower 0.25 horsepower. Akhirnya 0.5 horsepower. Horsepower ni kuasa kuda. Okey. 746 watt sama dengan 1 horsepower. Itu kena ingat. Memang kena ingat tu. Okey, 746. Nombor keramat. Horsepower. Okey. Macam mana horsepower ni terwujud? Nanti insya-Allah kita akan cerita. Okey, dengan apa kisah-kisah zaman dulu, zaman Faraday dulu, okey. Orang gunakan kuda sebagai kenderaan, bukannya kereta. So, kuasa pada kuda tu menunjukkan dia punya kekuatan dia, horsepower. Okey. Disebabkan motor ini adalah dan jenis lilitan siri, maka ia mempunyai daya kilas yang tinggi serta halaju yang berubah-ubah. Pada keadaan tanpa beban, motor ini berlari pada kelajuan yang tinggi dan berbahaya. So dia memang tak non-stop universal ni. Okey. Yang universal ni memang kita selalu tengok lah. Kita akan selalu jumpa. Nanti bawah nanti ini motor universal. Okey. Motor universal ini dibuat dalam dua jenis, iaitu concentrate pole non-compassionate dan yang kedua distribute field compassionate. Jenis concentrated pole biasanya mempunyai dua silent pole sebagaimana pada motor arus terus, kecuali semua laluan magnetnya dibuat dalam keping-keping besi laminated. Okey, besi berkeping-keping dikepingkan, so dijadikan satu mana tadi? Jenis concentrated pole biasanya memberi dua silent pole. Dia punya kutub dia. Okey, dalam keping-keping. Stator yang berlainan adalah perlu kerana flux akan berulang-alik bila motor digunakan pada AU. Rotor atau angkir adalah sama dengan motor AT. Okey, rotor dengan ataupun angkir dia. Angkir rotor yang tengah-tengah tu sama dengan motor AT. Jenis distribute field pula mempunyai stator yang sama dengan stator fasa belah dan rotor yang sama dengan motor AT. Satu gelong compensating digunakan bagi mengurangkan voltan regangan terdapat pada angkir apabila motor beroperasi dengan arus ulang-alik. Voltan ini disebabkan oleh flux ulang-alik alternating flux melalui tindak balas alat ubah.
Dalam motor two pole non-compensate compensated. Voltan yang diarung oleh tindak balas alur ubah di dalam gelung rotor semasa komutasi adalah tidak mencukupi untuk menghasilkan gangguan komutasi. Boros karbon di tangan tinggi digunakan bagi membantu komutasi. Okey, kita tengok operasi pula. Operasi macam mana motor universal operasi. Motor ini biasanya menghasilkan daya kilas berbagai arah. Okey. Unidirectional torque tanpa mengira sama ada ia digunakan pada AT ataupun pada AU. Dua alamnya motor universal. Dia universal. Okey. Penghasilan daya kilas berbagai arah adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ni. Okey. So yang ni dia boleh tukar dia punya arah dia punya torque dia. Okey. Motor ini bekerja mengikut prinsip yang sama dengan motor AT, iaitu daya di antara flux magnet dan arus dalam pengalih angkir. Okey. Ciri-ciri halaju ataupun beban. Halaju motor universal berubah-ubah sama seperti motor AT, iaitu pada beban penuh halaju adalah rendah dan pada tanpa beban halajunya tinggi. Pada keadaan tanpa beban halaju hanya dihadkan oleh geseran friction dan bahagian gegelung windage load. Biasanya susunan gear digunakan bagi mengurangkan halaju sebenar pada satu nilai yang sesuai. Okey, penggunaan motor universal. Cakap kita tadi Motor ini digunakan pada vacuum cleaner. Oh, itu ini motor universal. Okey. Di mana kelajuan sebenar adalah halaju beban. Penggunaan lain di mana halaju dikawal oleh sesuatu gear adalah sama seperti pada mesin pembancuh makanan, food mixer, alat gerudi, mesin jahit elektrik. Kalau mesin jahit biasa tu, yang kalau yang lama tu dia ada mesin kecil kat bawah tu kan, kita lekat kita main pijak je dia switch tu. So motor yang tu. Okey, itu adalah motor universal. Okey. Menentukan arah pusingan. Menukarkan arah pusingan motor universal. Motor universal jenis concentrated pole atau silent pole boleh ditukar arah pusingannya dengan menukar punca berus karbon. Okey. Benda senang je. Bagi jenis distribute field compensated, arahnya boleh ditukar dengan mengubah punca sama ada pada angkir atau punca medan dan juga mengubah kedudukan berus karbon dalam arah yang berlawanan dengan kedudukan asal. Biasanya berus karbon diubah selang beberapa bahagian penukar tertib. Okey. Ada 3 cara nak ubah ubah putaran motor universal ni. 1, tukar punca pada angkir, punca pada medan dan mengubah kedudukan berus karbon. Okey. Pengawalan halaju motor universal. Terdapat beberapa cara yang digunakan bagi tujuan pengawalan halaju motor ini. Antaranya ialah resistance method. Cara rintangan. Okey, kita letak perintang di situ. Pengawalan pengawalan halaju dilakukan dengan menyambungkan perintang boleh laras sesiri dengan motor. Cara ini biasanya digunakan pada mesin jahit. Okey, jumlah rintangan diubah-ubah dengan menggunakan pedal kaki, foot pedal. Okey. So kita tekan perlahan, kita tekan sikit, dia akan perlahan. Bila tekan habis, baru dia laju. Okey. So itu cara rintangan. So awak nampak dah. Oh, dekat rumah aku ada mesin jahit. Oh, ya betul lah. Boleh try tapi jangan buka. Buka kan bukan saya yang marah, saya tak marah.
Mak ayah awak yang marah. Apa pasal kau pandai-pandai buka motor mesin jahit aku ni? Okay. So, awak kaji macam mana motor mesin jahit kat rumah tu, bila tekan slow, dia akan perlahan. Tapi bila tekan habis, tu jalan. Okay. So, boleh tengok kat situ. Okay, yang kedua, tapered fill method. Dengan cara ini, kutub medan di tap. Okay, disengkat-sengkatkan. Okay, kalau misalnya kata ni satu gelong, dia kat sini kiranya punca masukkan, lepas tu kat sini ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini juga sama macam regulator kipas yang dulu, yang guna gegelong. Bukan guna elektronik ni. Regulator kipas yang guna gegelong. Yang berat. Regulator sekarang ni semua ringan, semua elektronik dah. Okey, tak ada yang berat. Okey. Itu sama dia punya contoh. Okey. Okey, bagi tujuan ini terdapat berbagai cara yang dibuat, iaitu satu, kutub medan dililit dalam beberapa bahagian dengan saiz dawai yang berlainan. Okey, saiz dawai yang berlainan. Okey. Nombor dua, satu dawai nikrom dililit pada kutub medan dan beberapa punca dikeluarkan. Okey, ini kita tengok gambar rajah ni, tapered fill method. Okey, mana gegelong ni sebenarnya satu. Okey, bila kita pakai ni minimum, kita pakai ni minimum, pakai satu. Lepas tu kalau misalnya kata kita nak lajukan dia, kita ubahlah switch ni pergi ke high. Okey. Okey, yang ketiga, cara switch empah. Centrifugal switch method. Motor universal selalu terutamanya yang digunakan pada pembancuh makanan atau minuman mempunyai beberapa kelajuan. Kelajuan ini dibuat oleh satu switch empah yang diletakkan di dalam motor dan disambungkan seperti dalam rajah di bawah. Okey, kat sini ada switch, ini aku store, ini ada rintangan dia. Okey, penggunaan switch empah. Switchnya adalah dari jenis boleh laras dengan bantuan satu lever luar, okey, pelaras luar, lever. Jika kelajuan motor meningkat melebihi yang ditetapkan oleh pelaras, switch empah akan membuka sesentuh dan membenarkan arus mengalir melalui perintang R yang mana menyebabkan kelajuan motor berkurangan. Apabila motor bergerak perlahan, sesentuhnya akan tertutup dan rintangan akan pintaskan supaya kelajuan motor meningkat. Proses ini diulangi dengan pantas menyebabkan perubahan dalam kelajuan tidak begitu ketara. Okey, tak apa nampak. Satu kapasitor C yang kat sini, C, digunakan merintangi sesentuh bertujuan untuk mengurangkan bunga api, spark, yang disebabkan oleh proses membuka dan menutup sesentuh. Ia juga dapat menghindarkan sesentuh dari terhakis. Okey. Saya rasa yang ni motor yang terakhir kita bincangkan untuk hari ni. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, motor segerak. Motor segerak ni paling banyak pakai. Okey. Motor segerak synchronous motor. Okey, binaan motor segerak. Okey, binaannya sama dengan pengulang-alik jenis medan berkisar angkir pegun. Statornya dibelit dan belitan dengan belitan 3 fasa. Okey, statornya dibelit, cara belitan tu macam 3 fasa punya. Okey. Sementara rotor dibuat daripada dua bentuk, iaitu sama ada kutub tonjol atau kutub silinder rata. Motor segerak ini mengeluarkan ujaan arus terus AT dari luar dan dibekalkan ke rotor melalui gelang gelincir. Okay. Dia ada slip ring. Kendalian motor segerak. Apabila bekalan 3 fasa dibekalkan, putaran medan magnet akan wujud pada stator motor itu. Bagi motor segerak berukuran kecil, rotor dibuat daripada magnet kekal, tidak memerlukan ujaan arus terus. Maka motor akan terus berputar mengikut arah putaran medan magnet stator
pada kelajuan kesegerakan kerana rotor seolah-olah telah terkunci oleh medan magnet stator. Bagi motor segerak yang berukuran sederhana, rotornya mempunyai beletan bersama-sama sangkar tupai. Semasa motor mula dihidupkan, putaran rotor diwujudkan dengan cara aruhan. Rotor akan terus berputar dengan sangkar tupai. Apabila kelajuan ini hampir mencapai kelajuan segerakan, bekalan arus terus diujakan kepada rotor motor itu. Medan magnet rotor yang baru itu seolah-olah dikunci oleh putaran medan magnet stator dan motor itu akan terus berputar pada kelajuan kesegerakan. Bagi motor yang berukuran besar, rotor motor akan dipusingkan dahulu dengan bantuan penggerak dari luar pada arah yang sama dengan arah putaran medan magnet stator. Bila kelajuan motor itu hampir mencapai kelajuan kesegerakan, barulah bekalan arus terus diuja pada motor dan motor itu akan terus berputar pada kelajuan kesegerakan. Ketika itu, barulah penggerak bantuan ditanggalkan dari motor itu. Okey? So, motor ni, motor segerak ni yang cerita pasal bantuan segerakan ni, dia ada motor kecil di luar. Kalau awak terdaya, pusinglah dulu. Pusing dulu, lepas tu baru kita onkan motor. Tapi dalam bab ni, takkanlah kita nak pusing kan, dia punya aci tu. So dalam bab ni, dia gunakan satu motor kecil di luar, okay, motor segerak, satu motor kecil, dia pusingkan dulu aci ni, lepas tu baru diberikan bekalan, baru yang ni ditanggalkan, dibuang bekalan dia. Okay, diputuskan bekalan dia. Okay. Ciri-ciri dia, kelajuan motor ini tetap dan kelajuan rotornya sama dengan kelajuan kesegerakan. Faktor kuasa motor ini boleh dilaraskan dengan mengubah nilai ujaan arus terus yang diberikan pada rotor. Jika nilainya lebih, faktor kuasa akan mendahului dan jika nilainya rendah, faktor kuasa akan menyusul, mengekor. Okay? Semakin besar rotor motor ini, semakin tinggi kecekapannya dan biasanya ia hanya digunakan pada satu arah putaran sahaja serta tidak membawa beban yang berat. Okey, penggunaan motor ini biasanya digunakan untuk melakukan kerja-kerja yang memerlukan kelajuan yang tetap dan terus-menerus seperti pam, pemampat dan sebagainya kerana kecekapan motor ini tinggi. Selain daripada itu, motor ini juga digunakan untuk membaiki faktor kuasa bekalan serta memperbaiki botan pada talian. Alhamdulillah, nota khusus 2 kita telah selesai. So kat sini belakang ni ada soalan. Ada 5 soalan. Nombor 1, nyatakan tujuh bahagian utama motor elektrik. So daripada dah sebelum ni pun saya dah bagi tahu dah bahagian utama motor elektrik. Lepas tu soalan nombor 2, berikan 3 jenis motor AU. Banyak dah tu. Okey. Yang ketiga, senaraikan 3 jenis motor penghidup kapasitor. 3 jenis motor penghidup kapasitor. Okey. Nombor 4, nyatakan keburukan motor tolakan. Nombor 5, terangkan bagaimana switch empar berfungsi pada motor. Tadi rasa macam saya dah tekankan. Okey. Macam mana switch empar berfungsi. Okey, terangkan bagaimana switch empar berfungsi pada motor. Okey. So, setakat itu saja untuk kelas kita hari ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa lepas ni pada bahagian kawalan motor pula lepas ni. Okey. Insya-Allah. Pasal apa? Nota yang ketiga, nota khusus yang 3 berkisarkan tentang alat-alat kawalan motor fasa tunggal. Okey? So insya-Allah kita akan jumpa di lain masa. Okey? Jangan lupa tengok YouTube saya, subscribe, like and share. Okey? Mungkin benda ni berfaedah pada kawan-kawan kita di KV yang lain. Okey? So setakat itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay safe at home.
Okey. Hashtag kita jaga kita. Tolong jaga diri, jaga kelakuan, jaga ibu bapa, jaga keluarga dan jaga solat. Itu yang penting. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. You